Bukan dia sebab Fatihah tadi. Fatihah makna dia apa tuan-tuan? Pembukaan. Buka. Fatihah maksud dia apa? Pembukaan. Jadi satu di sini adalah Fatihah maksudnya pembukaan. Fatihatul kitab. Kita kata apa? Fatihatul kitab. Dengan tangan awak untuknya. Fatihatul kitab. Nombor satu, Fatihatul kitab. Makna satu, pembukaan. Pembukaan kitab. Ahsantum barakallahu fikum. Jadi, pembukaan kitab. Baik tuan-tuan. Fatihatul kitab. Kitab. Fatihatul kitab, pembukaan kepada kitab. Baik tuan-tuan. Secara umum kita tahu Fatihatul kitab, pembukaan kitab. Iftah qulubana, ya Allah buka hati kami. Pembukaan kitab. Fataha, buka. Aghliq, tutup. Aghliqil bab, dia kata tutup pintu macam tu. Fatah, iftahil bab, kata buka pintu. Fatihatul kitab, biasa yang kita tahu sebab apa? Mak kenapa namanya suratul Fatihah? Jawapan standard kita kata apa? Jawapan kita apa tuan-tuan? Sebab buka Quran, surah mula itu surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan pun dah jawab dah. Buka je Quran, surah pertama itu surah Al-Fatihah. Nah, ada lagu pun. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah sampai 114. Fatihatul kitab, pembukaan kitab suci Al-Quran. Itu jawapan biasa. Jawapan biasa. Baik, untuk tambahan kita sebut luar biasa yang kita sebut, Allah nak ajar kita. Fatihatul kitab ini Allah nak buka fikiran kita selaku pembaca. Tengok tuan-tuan, Fatihatul kitab ini, Al-Fatihah ni kenapa dinamakan Fatihah? Fatihatul kitab nak pergi sampai ke 114 surah. 6,236 ayat ni Allah mulakan surah pertama untuk buka kotak fikiran kita. Jadi untuk buka kotak fikiran kita ni apa? Supaya kita dapat cari jawapan atas persoalan hidup kita. Ini kita luar sikit tuan-tuan, kita dapat apa dimaknakan Fatihatul kitab. Ya, Allah nak bila kita baca je ayat Quran tu, tambah lagi ini, baca ni bukan sikit-sikit tuan. Repetition tu. Makna repetition tu apa tuan-tuan? Oh, itu rupanya. Fatihatul kitab bersempena dengan Fatihah. Fatihah. Buka kotak fikiran kita untuk kita cari jawapan terhadap persoalan hidup kita. Jadi Fatihatul kitab, tuan-tuan boleh elaborate lah. Tuan-tuan tulis nanti macam mana. Untuk cari jawapan, buka minda kita. Bila kita buka Quran, baca Quran, apa ni Allah nak cerita ni? Apa ni yang boleh refleks pada diri kita? Apa yang kita boleh muhasabah daripada dapatan bacaan kita? Sebab itu para sahabat nak menghafal satu surah itu ambil masa. Sebab itu para sahabat nak hafal satu surah tu ambil masa. Dengan makna baca ayat sampai 10 ayat, dia cuba nak faham apa yang diminta. Yang boleh mereka refleks, yang boleh mereka amalkan. Jadi tuan-tuan, mereka bereaksi kepada Al-Quran itu, memberi reaksi kepada Al-Quran itu sedemikian rupa. Jadi untuk baca Al-Quran ini dimulakan dengan suratul Fatihah. Jadi kita nak cari jawapan atas persoalan yang timbul dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, bila kita nak masuk dalam kehidupan ini, kita perlu ada guide. Dan kita perlu ada guide ini. Guide kita inilah yang menjadi petunjuk panduan kita nak menyelusuri kehidupan kita tiap hari. Tuan-tuan nak main ini, kita mesti ada persoalan yang timbul. Tuan-tuan nak pergi meeting, SU dah bagi tahu dah agenda ni, okey, pembukaan, ucapan, alu-aluan, kemudian minit, mesyuarat, apa semua disahkan. Ada tanya perkara bangkit. Kita nak tanya ni, kita nak tanya ni. Jadi tuan-tuan, bila kita semayang, kita baca surah Al-Fatihah, buka Quran, Allah susun ini. Perintah ni susun.
Bukan suratul Fatihah turun ayat pertama, tetapi disusun itu seawal Al-Quran. Untuk apa? Buka kotak fikiran kita. Nak cari jawapan terhadap persoalan hidup kita ini dengan suratul Fatihah. Jadi kalau kita bersiap sedia, benda ni Allah datangkan panduan ni, suratul Fatihah ni, macam tu kalau kita masuk mesyuarat, tak adalah kita tak tahu apa-apa. Nak bagi reaksi pun tak tahu apa-apa. Habis, okey, saya terima. Okey, baik. Tak ada apa, okey, baik. Okey, tak ada benda yang kita nak apa, kita kata oh macam ni, oh macam ni. Ada benda yang kita tak jelas tu kita macam ni. Apa yang masalah kehidupan kita ni, apa kita nak rujuk? Jadi kita perlu rujukan, kita perlu panduan. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kita akan rasa teruja untuk tahu apa yang kita baca. Jadi seawal mana dalam Al-Quran tu terkandung? Dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah. Jadi bila dalam suratul Fatihah, Allah datangkan ia sebagai pembuka kepada Al-Quran untuk kita cari jawapan kepada 4 persoalan besar. 4 persoalan besar. Jadi tuan-tuan masih lagi pada skop pertama, Fatihatul Kitab. 4 soalan besar itu, tuan-tuan boleh tulis. Pertama, dari mana aku datang? Tuan-tuan minta maaf, tulis aku pula kan. Teman datang ke? Dari mana awak ni datang ke? Tulis. Dari mana aku datang? Ni ayat mudah tuan-tuan ni, saya buat sedikit. Saya punya ni, dari mana aku datang? Dari mana aku datang? Baik. Jadi tuan-tuan, kita akan cuba tengok daripada 1 sampai 7 yang kita baca bersama tadi. Kita nak tengok apa yang Allah nak sampaikan seawal daripada buka Quran tu, Fatihatul Kitab. Daripada mana aku datang? Tu soalan yang first, yang arise tuan-tuan, yang kita timbulkan. Bila makna tadabbur tu, apa benda sebenarnya? Jadi tuan-tuan banyak kerja kan, kita tengok apa benda nak disampaikan sebenarnya ni. Daripada mana aku datang, apa benda semua. Yang kedua, ke mana? Tuan-tuan, saya tak terlalu ikut tata bahasa BM tuan-tuan ya. Ke mana aku nak, saya kata pulang tu ya, aku nak pi. Aku nak pergi. Ya Allah, aku nak pi pula. Ke mana aku nak pergi? Ya, dari mana aku mai, ke mana aku nak pi. Daripada mana aku datang, ke mana aku nak pergi. Itu yang kedua. Ini kita cuba refleks makna tadabbur Al-Quran. Okey, baik. Maaf, bismillah. Ke mana aku nak pergi? Jadi ketiga, untuk apa? Untuk apa aku di sini? Bukan di Masjid Mutakin ni. Untuk apa aku dunia ni? Untuk apa aku di sini? Di sini ni dunia lah. Untuk apa? Untuk apa aku di sini? Ya, untuk apa aku di sini? Kemana aku nak pergi? Mana aku nak pi? Dari mana aku ni datang? Siapa ciptakan aku? Itu belegar soalan pertama. 3, untuk apa aku di sini? Dalam dunia ni, untuk apa aku di sini? Baik, keempat, ini 4 soalan besar ya. 4 soalan besar. Bagaimana terpulanglah. Nak sampai ke sana. Ke sana tu destinasi kita lah. Akhirat kita macam mana? Akhirat kita macam mana? Nak masuk syurga tu macam mana kita nak buat hidup kita? Okey. Kalau dalam kuliah biasa kan saya sebut je kan. Saya sebut. Kadang mengajar pun saya pakai slide apa semua. Tapi tak apalah, kita tulis. Sini pun boleh manfaatkan whiteboard apa semua di tengah ni. Kalau tuan-tuan boleh nampak. Saya bacakan. Okey, 4 soalan besar yang saya sebut tadi. Buka fikiran tadi. Jadi tuan-tuan ni boleh nampak. Relatekan, kaitkan. Fatihatul Kitab. Letak awal. Allah nak buka fikiran kita ini
Awal buka Al-Quran, Fatihatul Kitab, buka kotak fikiran kita ni, apa ni Allah nak bawa pada kita ni? Apa cerita lepas Fatihah ni? Sampai habis nanti tu, apa cerita tentang Fatihah ini? Baik, jadi 4 soalan besar yang timbul daripada umumnya tentang suratul Fatihah. Yang pertama, daripada mana aku datang. 2, ke mana aku nak pergi, ke mana aku nak pergi. 3, untuk apa aku di sini? Ya, apa nak buat ni? Keempat, bagaimana nak sampai ke sana akhirat. Jadi kita ni, tambah kita baru ma'al hijrah apa semua ni, jadi relate sungguhlah, kaitan sungguhlah apa yang kita pelajari tentang tadabbur suratul Fatihah ni dengan apa yang baru kita timbul minggu lepas, ya, tentang suratul Fatihah. Baik tuan-tuan. Dan keempat soalan ini, bila dah buka fikiran ni, bila kita baca tadi, rasa-rasa ada tak jawapannya dalam suratul Fatihah? Rasa-rasa ada tak jawapannya dalam suratul Fatihah? Pastinya ada tuan-tuan. Ini yang maksudnya boom. Kita spreadkan maklumat kita ni boom. Jadi berlegar dengan mana apa yang Allah ciptakan pada kita ni dalam suratul Fatihah yang dibaca berulang-ulang tu untuk menjawab 4 persoalan besar ini. Ini big picture tentang suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan cuba kita kita applykan pembacaan kita tu tentang suratul Fatihah supaya dapat jawab ke-4 soalan big question yang timbul daripada suratul Fatihah ini. Jadi tuan-tuan, 4 soalan ini tuan-tuan boleh salin, dah salin. Baik, soalan kepada setiap satu ni ada dalam suratul Fatihah. Baik, kita pergi satu persatu. Saya akan bawa 2 tuan-tuan, kalau sempat tuan-tuan kita bawa minggu depan tentang nama je sahaja tadi tentang suratul Fatihah. Baik. Baik, yang pertama, daripada mana aku datang? Daripada mana aku datang? Tuan-tuan, daripada mana aku datang ini kita boleh ambil daripada ayat yang pertama lagi sampai ayat ketiga. Baik, saya tulis sini, nanti tuan-tuan tak nampak. Jawapan ayat 1 sampai 3. Ya. Okey, soalan 1, daripada mana aku datang, terkandung jawapannya, ni rumusan kita buat pada ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Satu ayat apa tuan-tuan? Tuan-tuan baca, saya tanya tuan-tuan baca. Tak apa, tuan tulis dulu. Tak apa, kita ambil maklum tuan-tuan, kita tulis dulu. Oh, sana tu boleh nampak ya? Ada skrin tu je. Oh, boleh nampak saya tulis ni? Nampak? Oh, nampak. Awak ingatkan kena tengok ni. Halo, awak tulis ni. Jadi tuan-tuan nampak. Awak nampak benar saya jarang masuk sini ya. Pandemik kita dah stop kan. Saya ganti Ustaz Syafiq tu rasa sebelum pandemik rasa je kan. Ada satu slot. Tak ingat lah. Saya isi sini. Baik. Oh, nampak. Ya Allah. Kita duk ngul cakap-cakap rupanya. Saya risau takut belakang tak nampak. Patutlah Hajah dah duduk belakang. Nampak ya. Baik. Baik. Ayat 1 sampai 3 dapat menjawab tentang soalan pertama, daripada mana aku datang. Jadi tuan-tuan boleh baca sama saya ya. Tuan-tuan bacalah, puan-puan Hajah semua baca ayat 1 sampai 3. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tu 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, sampai ayat 3. Baik, jadi kita nak reflect daripada soalan yang pertama, daripada mana aku datang. Ini lebih kepada kita serahkan kembali kepada Maha Pencipta. Maha Pencipta. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada lafzul jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, lafzul jalalah tu apa? Ada nama Ismullahul A'zam. Nama Allah yang paling agung, iaitu Allah. Iaitu Allah. Jadi tuan-tuan jangan main-main sebut nama Allah ni. Itu nama Allah yang agung. Ya, nama Allah yang agung.
Yang nama-nama walillahil asmaul husna, lebih kepada merujuk sifat-sifat Allah. Fad'uhu biha nas'aluka ya man huwallah. Tengok, itu ibarat kita kata apa? Yang lain tu lebih kepada merujuk pada sifat-sifat Allah. Lafzul jalalah itu adalah Allah. Itu nama dia yang paling besar, nama dia yang paling istimewa. Itu yang disebut sebagai Ismullahil A'zam. Jadi sebut nama Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak datangkan itulah kebesaran Allah. Soalan pertama, daripada mana aku datang? Yang menciptakan aku tu siapa? Allah. Jadi kita serahkan kelebihan, keupayaan dan juga kebesaran itu kepada Allah. Daripada mana kita datang? Yang ciptakan kita? Allah. Bismillah, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Yang memberi kelebihan Allah. Daripada mana aku datang? Daripadanya. Dan kepadanya juga nanti aku dikembalikan. Kembali balik segala kelebihan, kebesaran itu kepada Allah. Allah yang beri kita nikmat yang kita dapat sekarang ini, yang kita nikmati sekarang ini. Allah yang cipta kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga tuan-tuan dalam surah Al-Infitar, kalau tak salah saya, idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, yang menciptakan engkau sebaik-baik kejadian, yang seimbang bentuk penciptaannya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalau boleh kita nak ni, kita diciptakan kita ni ikut sama je semua. Ya, kalau boleh, aku ni nak muka macam mana ayah aku lah. Aku nak anak aku nanti macam mana muka aku lah, kalau nak macam tu. Sedangkan Allah dah cipta kita sebaik-baik kejadian, tuan-tuan. Tengok panjang ni sama, tak ada lebih pula kita ni. Kaki kita ni sama ya. Jadi tuan-tuan, sebaik-baik kejadian. Kita kembali balik daripada mana aku datang ni, yang ciptakan aku ni, yang bagi nikmat semua ni, untuk lahirkan syukur kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi nikmat kepada sekalian manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kelebihan Ar-Rahim kepada orang mukmin. Ar-Rahmanirrahim. Tengok ulang balik. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tengok tuan-tuan ya. Alhamdu itu segala puji dan terima kasih kita kepada Allah. Tengok tuan-tuan ya. Alhamdu tu segala puji dan terima kasih kita. Tuan-tuan, bukan senang nak cari, kita jumpa orang, kita puji dia. Oi, kau ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kadang tak terima kasih pun, kan? Ataupun kita terima kasih dia, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yalah, kita minta dia bagi RM10. Terima kasih tuan, terima kasih RM10. Kita minta orang B pula, orang satu lagi, kita minta dia bagi apa? RM1,000 contohnya lah. RM1,000, terima kasih. Oh tuan, tuan bagus. Oi, tuan punya kereta pun cantik. Tuan nampak handsome, segak lah hari ni. Lebih kita puji dia. Bukan takat puji, kita terima kasih dia. Bukan takat terima kasih, malahan kita puji dia. Allah tuan-tuan, bukan takat bagi macam tadi. Bukan takat bagi macam tadi. Berlebih-lebih dia bagi kepada kita. Ya, berlebih-lebih kita bagi, dia bagi pada kita. Jadi kembali pada kita tadi. Jadi kembalilah segala kelebihan, kebaikan itu kepada Allah. Jadi kita memberi reaksi pada ayat yang kita baca untuk menjawab daripada mana aku datang ini. Yang kembalilah semua itu kepada Allah yang pemberi nikmat yang banyak kepada kita. Jadi kita dapat lihat, kita datang mai ni, yang bagi kesihatan pada kita ni siapa? Allah. Jadi tuan-tuan, daripada mana aku datang dan kepada mana juga aku akan dikembalikan, itu semua bawah kekuasaan dia. Jadi tuan-tuan, untuk yang pertama, ayat 1 sampailah Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang balik tu. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu makna Rabbil Alamin. Ulama kata apa? Rabbil Alamin mentadbir sekalian alam. Kullu ma siwallah, selain daripada Allah. Allah bagi.
Jadi tuan-tuan, daripada mana aku datang? Siapa yang ciptakan aku? Itulah Allah. Baik, soalan yang kedua. Cepat masa je sampai dekat pukul 10 dah. Cepat ya masa. Awak kalau selalu maghrib tu rasa lama. Ini rasa kejap je rasanya. Sebab pagi kot. Ni pagi. Padahal ada kerja kan kejap lagi ya. Pagi kot. Biasa tuan-tuan baru mula kan. First class kan. Tengok minggu depan nanti sambung-sambung akan datang lagi. Jadi kita akan dapat habiskan. Baik. Soalan yang kedua. Mindset syukur lah saya sebut tadi ya. Untuk pertama tu mindset syukur kita kembalikan kepada Allah. Soalan yang kedua, kemana aku nak pergi? Kemana aku nak pergi? Baik tuan-tuan, kemana aku nak pergi ini menjawab kepada soalan kedua, kita kembali sambung pada ayat tadi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Siapa dia? Yang ayat keempat dia. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi kemana aku nak pergi itu, hari pembalasan itu, bau kita tahu langit tinggi ke langit rendah. Semua itu kita akan berhadap kepada Allah. Dan ayat ini tuan-tuan bukan main-main cara kita beri reaksi pada dirinya. Ya, macam mana Allah akan tanya yang pertama tadi, aku dah bagi macam-macam pada engkau, mana kamu buat nikmat yang telah aku berikan kepada engkau? Ayat Quran siapa disebut? Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu pasti akan ditanya di soal pada satu hari tentang nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan pada kamu. Dengan nikmat-nikmat ini, kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti atas apa yang telah dikurniakan. Dalam hadis disebut apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal fara. Habis dah kitab tu, kita khatam kitab 40 hadis penawar hati. Dua nikmat yang biasanya kita ni sia-siakan, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Alhamdulillah tuan-tuan, ada waktu duha ni dalam 600 orang ni ada kat sini. 600 orang, Dewan pun boleh muat 200 orang ya, saya main-main tuan-tuan. Ya, dalam dekat 100 orang ni boleh hadir untuk kuliah duha kita pada hari ini. Bukan senang. Kita ambil masa sihat dan juga waktu lapang kita main. Harap bermanfaatlah apa yang dapat kita dapat pada hari ini. Jadi jawapan kita Maliki Yaumiddin, supaya apa ni? Nak jentik hati kita, apa persediaan kita untuk menghadap Allah nanti yang menguasai hari pembalasan tu. Maliki Yaumiddin. Kita baca tu dua harakat. Kalau pendek, Malik tu apa? Raja. Jadi apa? Lillahil wahidil qahar. Allah sebut, hari ini aku yang berkuasa. Itu yaumul jaza, yaumul hisab. Apa persiapan kita? Jadi persiapan kita tu kita nak tanya, cukup ke bekalan kita nak hadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk yaumul akhirat nanti? Jadi dia kesinambungan tuan-tuan, daripada 1, 2, 3, 4, dan seolah saya letak ni pun 1, 2, 3, 4 soalan tu ada kesinambungan daripada ceritanya. Jadi baik, selesai. Pertama tadi pada Allah, yang kedua kita nak persediaan bekal, mana aku nak pergi nanti. Hari pembalasan tu jawapan dia Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan nanti yang menjadi raja, yang menguasai hari pembalasan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ketiga, saya rasa saya sempat sampai soalan keempat, kita habislah. Untuk apa aku di sini? Untuk apa aku di sini? Jadi tuan-tuan, ayat ketiga ini memang tazallul kita, rendah diri kita selaku hamba. Ya, ayat yang soalan yang ketiga ini kita boleh cari jawapan dia secara general lah tuan-tuan pada ayat ke-5. Tuan-tuan boleh tulis pada ayat ke-5. Ayat ke-5 apa bunyi dia? Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk apa aku di sini? Untuk apa tuan-tuan? Allah jadikan kita untuk apa? Inilah kerendahan diri kita selaku hamba. Surah Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk kita jadi sebagai hamba. Mana tang tu disebut tuan-tuan? Iyyaka, hanya senya kepada engkau tuan-tuan. Baik, tengok ya dalam Quran didepankan kata domir itu ya kepada engkau. Kan kita tak kata apa? Aku sembah engkau. Maksudnya didahulukan verb tu di depan, tapi didahulukan benda itu kita kata yang Allah tu kita sembah tu didahulukan. Iyyaka na'budu, hanya senya kepada engkau kami sembah. Kami jadi hamba. Maknanya tuan-tuan apa? Kita ni ikut je apa yang diperintahkan, diarahkan pada diri kita. Patuh. Kita tuan-tuan masa pandemik dulu kita patuh apa yang kerajaan perintah pada kita. SOP-nya semayang berapa orang, 4 orang, 12 orang, 40 orang kita ikut. Ini peraturan undang-undang yang Maha Pencipta siapkan untuk diri kita ni. Apa tanda kita jadi hamba? Kita kena patuh. Iyyaka na'budu, kami sembah, kami taat, kami patuh. Jadi menunjukkan juga kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka, dan kepada engkau nasta'in. Untuk apa aku di sini? Nasta'in. Bila kita sembah, maklumlah bila kita ni selaku hamba, kita ikut menunjukkan kerendahan diri kita selaku hamba. Rendah diri ni. Jangan sombong baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah ni kita tunduk tuan-tuan. Tanda lemah diri. Tanda lemah ni sebab apa? Sebab kita kena minta bantuan kepada Maha Esa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta bantuan. Berulang-ulang tu minta bantuan. Minta bantuan tu maksudnya apa tuan-tuan? Habis jalan lah. Habis jalan lah. Ada masalah, minta bantuan pada Yang Maha Esa. Dengan orang pun ada benda kita minta bantuan, terlebih lagi lah kita minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka